Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila Yahudi ni surrender, menyerah diri, maka harta ini nama dia harta faid. Bunyi harta rampasan perai juga, tapi sebab tidak perai, maka harta ni faid. Maka Allah SWT bagi kepada Nabi saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna bi nuri 'ilmik wa ab'idna an-nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ومرضاته وقربه وثوابه. Amin. Amma ba'du. InsyaAllah kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dihormati ahli jawatan kuasa masjid, mungkin mengundang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah SWT. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pada pagi ini Allah SWT mengizinkan kita untuk hadir ke rumah Allah SWT. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada pagi ini selesai sudah sembahyang subuh, solat berjemaah dan juga solat sunat sebelum subuh. Alhamdulillah. Solat sunat sebelum solat subuh, yang mana solat sunat yang pahalanya besar. Alhamdulillah selesai sudah, dan insyaAllah pada pagi ini kita akan belajar tadabbur, kena ulang balik ayat yang kedua untuk kita nak menceritakan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat ni kita panggil surah ini surah Al-Hashr. Surah Al-Hashr makna pengusiran. Allah Taala menghalau, usir daripada Madinah kelompok-kelompok Yahudi. Kita kena ulang balik ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hashr. Dialah Allah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka, min diyarihim di awalil hashr, untuk pengusiran pertama kali ataupun kali pertama. Yakni pertama kali orang-orang Yahudi yang diusir daripada tanah Arab. Mereka tinggal di Madinah. Mereka tinggal di Madinah ni makin nopeh ya. Yang mana mereka tidak pernah direndahkan martabat mereka sebelum daripada ni, seperti hari ini. Hari diusir ni. Al-Baydawi berkata, cerita dalam tafsir Jalalain pun juga ada diceritakan kisah ini. Dalam Hasyiah Sawi pun ada diceritakan kisah ini. Tafsir Jalalain hanya tafsir, cuma
Hasyiah Sawi ada cerita. Cerita dia kalau ikut bahasa Melayunya, kalau mau nak baca ni ikut bahasa Arab dengan terjemahannya panjanglah cerita dia ni. Ambo terus kepada bahasa Melayu lah. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, bila mana Nabi berhijrah daripada Mekah, Nabi pergi ke Madinah. Dan bila Nabi pergi ke Madinah ni, Nabi buat perjanjian damai. Perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi. Yahudi Bani Nadir. Yahudi Bani An-Nadir. Supaya mereka ni tidak menyembelihi Nabi dan juga tidak memusuhi Nabi. Duduk tengah-tengah je, jangan duduk kacau Islam. Mereka dah bai'ah dah buat perjanjian dengan Nabi. Bila mana berlakunya peperangan Badar. Bila berlaku peperangan Badar, jadi orang Yahudi ni mereka puji Nabi. Sebab orang Islam ni dah ada peperangan Badar. Mereka kata apa? Itulah sifat-sifat Nabi yang mana termaktub dalam kitab Injil, kitab Taurat. Dalam kitab Taurat dulu ada disebut, inilah sifat-sifat kenabian. Tu dia. Dia puji Nabi, dengan mendapat pertolongan daripada Tuhan. Bila perang menang, itu pertolongan daripada Tuhan tu, daripada Allah ni. Dan ia tidak akan dikalahkan bila berperang. Ni disebut dalam kitab Taurat. Mereka mengakui, puji juga Nabi dengan orang Islam ni, puji juga. Bila mana Nabi melalui peperangan Uhud, bila peperangan Uhud pula orang Islam kalah. Bila orang Islam kalah ni, jadi dia pun pula dia mula melanggar perjanjian. Perjanjian yang mereka telah meterai antara Yahudi dengan orang Islam ni, dengan puak-puak Islam. Mereka berjanji supaya mereka ni tidak kacau, berdamai, tak ada ganggu. Tiba-tiba bila kalah orang Islam dalam peperangan Uhud, maka di sinilah mereka ni mula meragukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mula rasa ragu-ragu dengan mana mereka melanggarkan perjanjian antara orang Islam dengan Yahudi. Dan Ka'ab bin Al-Ashraf Ka'ab bin Al-Ashraf ni di antara orang Yahudi, yang mana dia ni Ka'ab bin Al-Ashraf ni bersama 40 orang Yahudi. Dia telah naik kuda pergi ke Mekah, 40 orang. Diketuai oleh Ka'ab bin Al-Ashraf pergi ke Mekah, temu dengan bangsa Quraisy, orang kafir Quraisy, untuk untuk bersepakat nak menentang Nabi Muhammad dengan orang Islam. Ni cerita dia ni. Jadi 40 orang ni 40 orang ni bertemu dengan 40 orang tentera kafir Quraisy, diketuai oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan bawa 40 orang, Ka'ab bin Al-Ashraf ni bawa 40 orang. Jadi bersatulah 80 orang. Jadi mereka ni berpakat untuk nak memerangi dan memusuhi orang Islam. Maka mereka ni buat macam perjanjian lah, perjumpaan di bawah tepi kelambu Kaabah di Masjidil Haram. Dan bila mana mereka masuk ke Madinah, Jibril mengkhabarkan cerita bahawasanya orang Yahudi ni telah belok, telah orang panggil buat perjanjian dengan kufar Mekah untuk nak memerangi Nabi. Dan mereka ni pernah merancang untuk nak menghempapkan batu atas kepala Nabi, tapi rancangan mereka ni Allah Ta'ala gagalkan. Jadi tuan-tuan semua, maka bila Nabi dapat perkhabaran daripada Jibril mari cerita kepada Nabi bahawasanya Yahudi ni ada rancangan untuk nak bunuh orang Islam, nak memerangi orang Islam.
maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan seorang yang nama dia Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah ni supaya bunuh Ka'ab. Bunuh Ka'ab bin Al-Ashraf tadi. Jadi bila mana Muhammad bin Maslamah dapat amanah daripada Nabi supaya bunuh Ka'ab, maka Muhammad bin Maslamah ni dia merancang dalam keadaan tipu daya, dalam keadaan curi-curi, dan dia boleh bunuh Ka'ab tadi. Bila dia boleh bunuh Ka'ab, maka pada ketika itu orang Yahudi ni nak melawan. Bila mereka tahu Ka'ab sudah dibunuh, mereka berhasrat untuk nak melawan. Nak melawan orang Islam. Bila mana mereka ni Yahudi ni dia panggil kaum Bani An-Nadir. Mereka ni bila mana mereka nak membunuh Nabi, nak menyerang balik, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu rancangan mereka. Nabi arahkan orang Islam ni supaya pergi kepung perkampungan mereka, perkampungan Bani Nadir ni. Maka orang Islam kepung dalam masa 21 hari. Kepung, dan orang Islam diarahkan oleh Nabi supaya rosokkan tanaman-tanaman mereka yang mana dikelilingi oleh tanaman kurma sebagai benteng kepada mereka. Dan mereka dok rasa mereka ni kuat. Mereka ni kuat. Kuat dalamnya, kuat luaran. Benteng-benteng mereka kuat. Dan juga mereka juga ada buat perjanjian dengan munafik, iaitu Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay buat perjanjian dengan Yahudi ni, tak apa, kalau orang Islam nak serang puak-puak demo jangan lari, demo lawan. Nanti puak-puak kawal akan tolong demo daripada belakang tabir. Ni munafik nak nak kompromi, nak pakat dengan Yahudi. Bila mana dikepung oleh orang Islam selama 21 hari. Orang Islam ni menebal pokok-pokok kurma mereka. Jadi benteng-benteng mereka dah tidak kuat. Maka pada ketika itu hati-hati mereka ni sudah rasa gemetar. Dalam masa 21 hari itu hati-hati mereka rasa gemetar, rasa takut. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut nusirtu birru'bi min masirati syahrin. Aku diberi kemenangan oleh Allah Taala, aku diberi pertolongan oleh Allah SWT. Allah Taala kecampur rasa takut dalam hati musuh-musuh bila mana mereka berdepan dengan aku. Selama sebulan sebelum ada berlaku peperangan itu, mereka sudah rasa takut. Allah Taala campur rasa gemetar, rasa takut. Maka akhir sekali dalam keadaan mereka ni takut, maka mereka menyerah diri. Yahudi ni menyerah diri kepada Nabi dan juga kepada orang-orang Islam. Bila mereka menyerah diri ni, bila mereka menyerah diri, dia panggil harta rampasan. Harta rampasan termasuklah harta benda semualah yang ada ni, yang dimiliki oleh Yahudi ni, maka dia panggil harta fight. Faya hamzah fight. Kalau berlaku peperangan antara orang Islam dengan orang kafir, maknanya contoh kita semua ni kita perang. Bila kita perang, harta rampasan tadi dia panggil ghanimah. Tetapi hak ni tidak berlaku peperangan ni serah diri. Nabi kata, Nabi arahkan, Nabi usirkan mereka, Nabi halaukan mereka keluar daripada Madinah ni. Ada yang pergi ke Syam, ada yang mana pergi ke Khaybar, ada yang mana pergi ke Hirah. Bila begitu Nabi kata untuk satu keluarga boleh bawa 1 ekor unta saja.
Ni dia panggil pengajaran kepada mereka. Maka adalah pecahlah masing-masing pecah pergi. Maka Nabi dapat tawar di antaranya 50 baju besi dan juga dia panggil apa, topi besi ni. Topi besi perang ni Nabi boleh rapah 50 topi dan 50 baju besi. Dan juga harta-harta lain. Maka ada keluar hukum, keluar hukum dalam ayat ni berkaitan harta rampasan tadi, yang mana Yahudi ni mereka ni serah diri, bukan berlaku peperangan. Jadi perbezaan ni kita akan belajar ni dalam ayat ni kita ketahui bahawasanya harta ghanimah, tentera-tentera yang berperang ni, contoh kalau kita pergi sekali perang, maka kita boleh merasai harta ghanimah, kita boleh ambil, boleh bagi dengan tentera-tentera. Tetapi untuk fight ini, harta fight ini, hak ni tentera-tentera tak boleh ambil. Ini dah dihukumkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita lihat ayat yang kedua ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah. Kamu tiada menyangka bahawa mereka akan keluar. Tak suka ni Yahudi lari keluar ni, tak suka. Ma dhanantum, tiadalah kamu menyangka an yakhruju, bahawa mereka tu keluar. Mereka rasa gerung, rasa takut, menyerah diri, keluar. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah, dan mereka pula yakin, Yahudi, bahawa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka daripada siksaan Allah. Mereka kata dah, mereka kuat. Benteng kubu-kubu mereka, benteng-benteng di sekeliling kawasan mereka tu kuat. Tiba-tiba tengok-tengok habis kena tebal. Tak ada lah kekuatan, dia panggil bergoyangnya, rasa gementarnya. Jadi dalam mereka pun Allah Ta'ala gerunkan mereka. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu, maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Yakni Allah Ta'ala datangkan hukuman ni, mendatangkan kepada mereka hukuman daripada arah yang mereka tidak sangka ni. Pengusiran mereka daripada tanah Arab itu adalah merupakan hukuman dan siksaan secara mendadak. Sedikit pun mereka tidak jangka bahawasanya mereka ni kena keluar daripada Madinah. Duk berasa kuat, duk berasa gagah. Mereka tidak menyangka. Yang ni Allah Ta'ala sebut haitsu lam yahtasibu. Wa qadhafa fi qulubihimur ra'b, dan Allah SWT melemparkan ketakutan dalam hati mereka. Allah Ta'ala campurkan rasa takutnya, takut ke mati ni. Takut nak lawan orang Islam, tak pandai kita ni. Dah Ka'ab dah mati dah. Ka'ab dah kena bunuh dah. Kekuatan mereka ni dia rasa. Tengok di sekeliling benteng-benteng, pokok-pokok kurma, kebun-kebun di sekeliling mereka tanah ni. Tak ada apa dah kita ni. Yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidin mu'minin. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan juga tangan orang-orang yang beriman. Sebenarnya daripada mereka nak keluar ni, Yahudi ni, mereka duk fikir, kalau lari dengan begitu, dia panggil wugi, dia kata wugi. Baiklah rumah-rumah ni mereka robohkan, mereka bakar rumah. Dia kata kalau rumah kita tinggal rumah, orang Islam mari duduk dari rumah kita. Free boleh rumah free. Baiklah kita robohkan rumah. Ni Allah Ta'ala cerita, yukhribuna buyutahum biaidihim. Mereka robohkan rumah-rumah, binasakan rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri. Wa aidil mu'minin, dan tangan-tangan orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, iaitu sekitar. Di sekitar tu orang Islam dah tebal habis dah pokok-pokok kurma, benteng-benteng mereka.
fa'tabiru ya ulil albab, maka jadikanlah dia tauladan hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Ini teladan, cerita-cerita ni sebagai teladan kepada kita tuan-tuan semua. Bila berlaku peperangan, maka kita ni orang Islam, maka kita tidak boleh lari daripada peperangan, yang mana mesti berperang. Tak boleh takut. Kalau lari dalam keadaan takut tu, maka berdosa besar lah. Dia panggil lari tawalli yaum az-zahfi. Di antara dosa besar itu ialah lari daripada medan perang. Lelaki dia kena hadap, perempuan, orang-orang tua yang uzur, itu tidak terlibat dalam peperangan. Yang kena pergi perang ni orang-orang lelaki yang kuat, yang gagah, orang-orang muda. Orang-orang tua dimaafkan. Maka tuan-tuan semua, kita akan lihat lagi dalam ayat-ayat yang berikut berkaitan harta fight. Harta fight, harta yang dirampas ketika mana musuh menyerah diri, bukan berperang. Dari kisah cerita ni lah. Walaula an kataballahu alaihimul jalaa la'adzabahum fid dunya walahum fil akhirati adzabun nar. Dan kalaulah tidak kerana Allah SWT telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, kalaulah Allah Ta'ala yang tidak tetapkan atas pengusiran mereka, pasti Allah menyiksa mereka di dunia dan bagi mereka di akhirat siksa neraka. Kalaulah contohlah Allah Ta'ala tak takdirkan mereka ni diusir, jawab dia atas muka dunia lagi lah dapat balasan. Gapo dia balasan? Kat kepala. Perang mati makna awal lagi dapat seksa dunia. Tetapi Allah Ta'ala lepaskan mereka. Tetapi mereka ni walahum fil akhirati azabun nar. Di akhirat mereka kena juga azab neraka, walaupun atas muka dunia ni selamat sebab diusir. Allah Ta'ala takdirnya Nabi Muhammad bagi peluang kepada mereka keluar, jangan duduk di bumi Madinah ni, tak boleh duduk. Tetapi akhirat mereka tak lepas. Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu wa man yushaqillaha fa innallaha syadidul iqab. Yang demikian itu kerana sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasulnya. Sebab apa mereka diusir? Sebab apa? Sebab mereka menentang Allah dan Rasulnya, iaitu Nabi Muhammad. Dan barang siapa menentang Allah, wa may yushaqillaha, siapa dia yang menentang Allah Ta'ala, lawan Allah, maka sesungguhnya Allah itu sangat keras siksanya. Siapa dia lawan Allah, tak lesar masalah, tak selamat dia dunia akhirat. Jadi tuan-tuan semua, kita pun jangan ada dia panggil sifat-sifat melawan. Bila mana tu ayat Allah, bila mana itu hadis Nabi, maka kita tak pandai kita nak lawan. Kerana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat ini, fa innallaha syadidul iqab, bersangatan azab di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang yushaqillaha wa rasulah, mereka yang lawan Allah dan Rasul. Penat tak pada nak lawan akhirat, maka tak habis. Na'udzubillahi min dzalik. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fabi'idhnillahi wa liyukhziyal fasiqin. Apa sahaja yang kamu tebang daripada pohon kurma milik orang-orang kafir, atau kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya. Ada orang Islam ni dia tebang pokok, dan ada pokok-pokok yang mereka biarkan.
Maka semua itu adalah dengan izin Allah. Semuanya Allah izin. Tebal boleh tebal. Hok tinggal tidak tebal semua. Tebal tu hok tebal nak repuk dia panggil, bahasa Kelantan panggil repuk. Dan kerana dia hendak menghinakan orang-orang yang fasik, orang-orang yang fasik, orang yang buat kerosakan, Allah Ta'ala nak menghinakan, maka Allah Ta'ala izinkan supaya kamu orang Islam, kamu tebal pohon-pohon, pokok-pokok mereka tu, sebab nak menghinakan mereka. Kata ahli tafsir, bila mana Nabi kepung kaum Bani An-Nadir ni, bila mana Nabi duk kepung ni, didapati sahabat-sahabat yang lain mula menebal pokok. Bila duk kepung dalam masa 21 hari duk kepung tadi, perkampungan Bani An-Nadir ni, di sekeliling ni sahabat-sahabat pokok ni, pohon-pohon ni, sahabat tebal dan juga bakar. Sebagai apa ni? Sebagai penghinaan kepada mereka, dan supaya hati mereka ni gentar, takut. Weh, kebun-kebun kita kena kerak, kena tebal, habis kena bakar. Gerung weh. Gerung ganah ganah ni tentera hok lawan kita ni, ganah ni. Berasa kecil perut. Lalu ada orang yang bertanya kepada Rasulullah. Jadi ada orang tanya, bapa yang jadi buat rosak gini? Ada ramai-ramai ni tanya, kenapa jadi buat rosak, sedangkan Allah SWT arah ke ajar Nabi supaya buat molek-molek. Bapa gini ni? Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala turun ke ayat ni, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fabi'idhnillahi waliyukhziyal fasiqin. Tujuannya Allah Ta'ala bagi izin orang Islam tebal pohon, bakar dan sebagainya, ada hak tinggal, semua ni dengan fabi'idhnillah waliyukhziyal fasiqin. Allah Ta'ala nak menghinakan mereka. Turunlah ayat ni. Jawapan kepada orang kata, apa Nabi ajar suruh tebal pokok jadi khianat lagu ni? Tu dia. Wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama awjaftum alayhi min khaynin wa narikab ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. Dan apa jua harta rampasan, afa tu, afa Allah ala rasulihi, Allah Ta'ala bagi harta fai, bukan ghanimah ni. Ini cerita hak tadi hak sebut tadi. Dan apa jua harta rampasan yang ini fai, yang diberikan Allah kepada Rasulnya daripada harta benda mereka Yahudi tadi, maka untuk memperolehi itu kamu tidak mengerahkan walaupun seekor kuda, dan tidak pula walau seekor unta, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasulnya terhadap siapa-siapa yang dikehendakinya, dan Allah berkuasa di atas segala sesuatu. Itu dia. Jadi harta, dia panggil harta rampasan ini tidak ghanimah, sebab tak berlaku perang. Bila Yahudi ni surrender, menyerah diri, maka harta ini nama dia harta fai. Bunyi harta rampasan perang juga, tapi sebab tidak perang, maka harta ni fai. Maka Allah SWT bagi kepada Nabi saja. Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Muhammad. Wa ma afa Allah ala rasulihi minhum. Allah Ta'ala bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, serah kepada Nabi, Allah dan Rasul, diperuntukkan untuk Allah dan Rasul. Baik.
Jadi Nabi ni guna untuk nafkah. Nabi boleh pakai harta ini untuk nafkah termasuk ahli keluarga dan kaum kerabat Nabi selama setahun. Ada pun untuk kuda, keldai, digunakan untuk Allah SWT, iaitu untuk peperangan seterusnya. Untuk dibuat perang lah. Dan fight ini tidak dibahagi-bahagikan kepada tentera-tentera. Tidak dibahagikan kepada tentera-tentera. Cuma Nabi disuruh bagi kepada tentera hak pergi perang tak boleh. Dalam ayat seterusnya ni kita akan lihat. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله innallaha syadidul iqab. Apa jua harta rampasan fight? Harta fight tadi, rampasan tadi yang diberikan Allah kepada Rasulnya, yang berasal daripada penduduk kota yang mereka kepung tadi, maka adalah untuk Allah Ta'ala sebut falillah, satu bagi Allah. Bagi Allah. Macam tadilah kuda-kuda, keldai apa ni, yang boleh dibuat perang ni, maka dia panggil bagi Allah. Falillah. Wali Rasul, bagi Rasul. Rasul boleh ambil, Nabi boleh ambil. Walidil qurba, dan dia panggil kaum kerabat Nabi. Kaum kerabat Nabi. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wa banis sabil, dan orang-orang dalam pelayaran, maksudnya orang dalam musafir. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta itu jangan hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja di antara kamu. Jadi harta ini untuk muhajirin, yang mana mereka mari ni sebatang kara, tak ada harta apa-apa, ini mereka termasuk dari kalangan orang miskin. Maka mereka dapat dah. Ada pun penduduk Madinah. Penduduk Madinah ni orang kaya-kaya. Orang kaya-kaya, tidak orang hok mari hijrah. Orang hok asal Madinah dah. Rumah ada dah, kebun ada dah. Projek ada dah, kaya-kaya dah. Tak payahlah. Tak payah, walaupun mereka terlibat dalam peperangan, tak payah, tak boleh. Allah Ta'ala tak bagi. Dah kaya dah, rumah ada, kereta ada, kebun ada, gaji pecing ada, ada belakang dah, tak payah. Perang. Tapi harta ni tak boleh, Allah Ta'ala tak bagi. Allah Ta'ala khususkan untuk Allah, Rasul, walidil qurba, kaum kerabat Nabi, wal yatama, anak yatim, wal masakin, dan wabni sabi, orang musafir. Orang musafir, orang sampai susah dia, kita tengok orang musafir, tu boleh, boleh bagi harta fight ni, supaya harta ni tidak beredar di kalangan orang kaya di kalangan kamu. Orang kaya di kalangan kamu ni puak-puak Madinah Dan Allah Ta'ala peringatkan apa-apa yang diberikan oleh Rasul kepada kamu, maka ambillah dia. Hak mana Nabi bagi, ambil boleh ambil lah. Dan apa-apa yang dicegahkannya kepada kamu, hentikanlah. Hak mana Nabi kata jangan ambil, demo jangan ambil, demo kaya dah, demo orang Madinah jangan ambil, tak boleh. Jangan ambil, hentilah, jangan ambil. Dan takutlah kamu kepada Allah. Wattaqullah, takutlah pada Allah. Wattaqullah ni syarat
kepada rukun. Bila mana tu imam berkhutbah kena sebut ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, kena sebut takwa tu. Sesungguhnya innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah itu keras siksanya. Ini Allah Ta'ala dah tentu dah harta fight. Jadi kita faham ni, ini bukan harta ghanimah, ini dia panggil harta fight. Fa ya hamzah fight. Mana fightnya? Wa ma afa Allah tu, afa Allah tu, apa-apa yang Allah SWT berikan ala rasulihi. Dia panggil afa tadi tu harta fight. Allah Ta'ala bagi tu harta fight. Fa ya hamzah, bukan fighter gocah tu dah. Tu fight juga, tu fight Inggeris. Ni fight bahasa Arab, fa ya hamzah. Jadi tuan-tuan semua, kita belajar hanya 7 ayat untuk pagi ni. InsyaAllah kita akan sambung esok Khamis. InsyaAllah kita sambung esok pula. Jadi hamba sekadar tu dulu, agak-agaknya lebih kurangnya kita faham lah cerita suratul Hasyr yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas mana surah Lam Yakunil Ladzi, surah Al-Bayyinah. Maka biar kita tahu cerita ni cerita dia ni. Kalau kita tak baca, tak cerita apa kisah sebenarnya yang Allah Ta'ala nak cerita ni. Jadi cerita dia ialah pengusiran kaum Yahudi oleh kerana mereka mengkhianati orang Islam, dah buat jahat kepada orang Islam. Sebab punca mereka bukanlah Islam ni, dia tidak mula. Perang pun Islam tidak mula, tapi bila mana mereka diserang, mereka dimusuhi, mereka dikhianati, boleh perang. Islam dia lagu tu. Islam ni dia agama yang selamat. Dia tidak khianat walaupun kepada orang kafir. Tetapi bila musuh ni mula, dia kena bertindak lah. Tak boleh duduk saja jadi dayus. Dayus tak masuk syurga. Dayus ni mana? Penakut. Dia panggil menakut hangit. Bahasa Kelantan panggil menakut bangga. Lo ya, orang buat garam lo ya. Tak boleh. Islam tak ajar kita. Islam mesti mempertahan dan juga melawan. Bila mana masa-masa yang terpaksa bertahan, juga terpaksa melawan, kena lawan lah. Kalau tidak, tak ada lah dia panggil jihad fi sabilillah tu. Keluar jihad fi sabilillah tu sebab musuh serai. Musuh nak meranapkan Islam, nak memusuhi Islam. Maka kita orang Islam mesti mempertahan dan juga melawan. Jadi tuan-tuan semua berasa sekadar dulu, insya-Allah kita sambung esok pagi. Wallahu alam, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.